الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah, dua majlis yang sebelum ni kita dah baca Muqaddimatul Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah, dan kita dah tengok sedikit padanya. Dia menceritakan berkaitan dengan martabatul ilmi wal adabi, dan kepentingan adab di atas al-ilmu. Maka oleh kerana selesai dah menerangkan perkara tersebut, al-imam nak masuk pula kepada sababu ta'lifil kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata, dan tak kala telah mencapailah. Dia nak faham mencapai ni, dia kena ada dululah keterangan sebelum tu. Sebab tu dia guna sirah madhi. Maknanya dia ada tergadah lah sebelum tu. Lagu mana balagat rutbatul adabi hadhil maziyah. Tu dia tergadah kan sebelum tu tak? Dengan beberapa perkataan ulama. Begitu juga disebut bahawasanya apa? Kepentingan orang itu, tak seorang itu yang digelar sebagai ahlul ilmi untuk bersifat dengan adab. Jadi ditergadah benda tu, baru dia boleh sebut lafaz balagat atau qimah lafaz balagat. Boleh? Tu. Lafaz balagat kalau dia jumpa dalam, kita jumpa dalam mana-mana maqam, mana dia nak menunjuk kepada ada penceritaan dah sebelum tu. Betul? Sebab dia adalah satu pernyataan yang menunjuk kepada benda tinggi. Balagat rutbatul adabi hadhil maziyah, dan tak kala telah mencapailah kedudukan al-adab hadhil maziyata, akan ini keadaan. Maziyah ni maknanya ciri-ciri, kelebihan. Boleh. Telah mencapailah akan ini kelebihan. Wa kanat wal hal, waw tu wawul hal. Wa kanat madariku mufassalatihi, wal hal adalah tempat-tempat dia. Madrak ni, madarik ni jam'un kepada madrak. Madrak ni tempat kita mengambil sesuatu. Seumpama kita, tempat kita nak ambil ilmu, maka kita panggil madrakul ilmi. Boleh? Itu nama madrak. Boleh? Jadi, dan adalah madariku mufassalatihi, tempat-tempat ambilan mufassalatihi bagi tafsilan-tafsilannya, tafsilan adab, khafiyatan, itu tersembunyi. Dengan makna kita kata kita yang membahaskan ataupun tempat yang kita nak ambil perbahasa adab, dia adab ni tak semesti kita ambil daripada kitab. Boleh jadi kita ambil daripada perbuatan seorang terhadap seorang. Tak? Jadi kadang-kadang seorang itu tadi dia sudah berperangai molek. Cuma orang lain tu tak faham daripada perangai dia tu tadi akan adab. Maka kita panggil madrak tu tadi khafiyah. Halus sangat. Nak faham tu susah sangat. Boleh. Mungkin sebab apa? Sebab orang lain tu tadi tak biasa duduk dalam bi'ah hikmah,
tak biasa duduk dalam bi'atul adab. Jadi mereka tak biasa nak, tak rasa benda tu. Begitu juga kitab-kitab, yakni pada zaman Al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah ni, kitab tu tak banyak berkaitan dengan adab. Nampak? Tapi bukan mutlaku kitabil adab dia nak terai tu, dia nak ayat kitab-kitab adab yang menerangkan secara tafsil makna adab. Apakah itu adab? Perbuatan apakah yang kita panggil dengan beradab? Wahakah. Sebab tu dia kata madariku mufassalatihi. Maka jawab kepada lamma. Ni kita pergi sosok kita dah. Kalau tak nak gini cara ngaji dia. Nah. Tu. Tapi tak apalah, jadi kita tu hak tempat kita baca laju tu kita lain. Ni kita pergi sosok kita. Sedap. Da'ani jawab pada lamma. Maka tu tak boleh maka dah. Bapa tak ada fa. Jadi kalau cara ulama Jawi kita nak terjemah, ni cara ulama Jawi lah, tidak moden dah ni. Bila nak terjemah jawab, maka dua tengok. Boleh terjemah dua. Gapo? Terjemah dengan nescaya ataupun terjemah dengan maka. Terjemah dengan maka ni boleh apabila ada fa. Sekarang ni ada fa tak ada. Tu. Boleh. Dan tak kena takdir fa. Dia ada soal lagi keadaan yang kita kena takdir fa. Yang kita kena takdir fa. Maka ulama Jawi kita pada tepat kena takdir fa pun dia terjemah fa juga. Dia terjemah maka juga. Sini tak kena. Tu. Tak ada bukit ismiyatun talabiyatun wa bi jamidi wa bimma walan wa biqad wa bit tanfisi tak apa tu. Habis. Da'ani nascaya ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi. Maka telah menuntutlah, telah menyebabkanlah, ini menyerulah aku, menyebabkanlah aku, menyeru aku, menyeru oleh ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi, oleh perkara yang telah aku melihat. Boleh, telah melihat, ini ma ra'aituhu lah. Ma ra'aitu, yamin itu nak tafsir kepada apa? Nak tafsir kepada dhamihu yang menjadi a'id kepada ma. Gitu. Sebab ma tu kan ma isim mausuf. Dia kena ada silah dan a'id. Jadi ma ra'aituhu min ihtiyaji talabati ilaihi. Apa yang telah aku melihat dan aku berpendapat. Ni ru'yah ilmiah lah ni yang panggil. Ru'yah ilmiah. Tu ru'yah ilmiah. Ma ra'aitu ay ma ra'aituhu min ihtiyaji talabati ilaihi. Daripada gapoh aku lihat tadi tu, gapoh aku berpendapat, gapoh aku rasa tadi tu. Daripada berhajatnya apa? At-talabati sekalian pelajar kepada perkara tadi. Boleh. Wa usri takrari tawqifihim alaihi. Tu. Dan berhajat pelajar kepada dia tu sahah. Dan susahnya nak mengulangkan tawqifihim alaihi. Nak mengulangkan ketetapan mereka pelajar tadi ke atas perkara tersebut. Ada? Nak sedar satu persatu, nak ulai pula benda tu tu payah. Tak? Jadi moleknya aku tafsil ke selalu dah dalam kitab ni. Jadi tak perlu aku ambil mungkin tengoklah kitab tu. Kata tu. Proses tu nama dia tauqif. Maknanya contoh nak kata ada ni ada masalah bab apa? Bab penyakit ni, penyakit hati ni. Awak pergi rujuklah kitab ni. Awak pergi rujuklah kitab ni. Awak pergi rujuklah kitab ni. Benda tu payah. Ada. Bagi setengah orang yang rajin, Allah Ta'ala permudah ke, bagi dia taufik, Alhamdulillah. Tapi bagi setengah orang hak malas, dengan saja. Sebenarnya, aku bawa belakang tu ada belakang dah. Aku cerita dalam ni. Kita nampak. Dia nak cerita sebab dia tulis kitab ni. Imma, bakpa tu usri takrari tawqifihim alaihi. Kenapa tu? Susah. Imma lihayain. Sama ada kerana malu. Penyakit malu ni. Malu mana? Sama ada kerana malu. Fayamna'uhum al-hudura. Maka oleh kerana apa? Malu yang berlaku kepada mereka tadi tu,
yang menyebabkan susah, nampak? Menegahlah, ini al-haya'u, menegahlah akan mereka itu talabah tu, al-hudura akan mari. Dia dua benda dah. Dua benda hak sama-sama dah. Kalau ada dalam pelajar ilmu tu, dia akan menegah. Boleh. Bahkan setengah ulama takbirkan dengan lan tanalal ilma al-mutakabbir wal mustahi. Orang hak malu ni, dia tak akan dapat ilmu. Serupa dengan orang takabur, dia tak akan dapat ilmu. Kita nampak ilmu apa? Malu tu bagus, sah. Tapi malu ni boleh menegah seorang daripada apa? Daripada ilmu. Tak boleh malu. Dia mengaji ni dia kena berani. Kita kena tunjuk kata kita tu lapar nak ke ilmu. Boleh. Dia lain orang lapar. Orang lapar ni dia akan apa? Nak sokmo. Boleh. Waktu dia bersungguh sokmo. Tu orang panggil orang lah lapar nak ke ilmu. Boleh. Percayalah kata kalau sifat ni ada dalam talibul ilmi, dia tu akan dapat lebih daripada orang biasa. Kalau lapar tu ditunjuk dalam kelas. Tak? Soalannya, gininya, nampak dia mikir gini. Walaupun dia lambat. Sampai satu tahap Tuhan tunjuk dia, Tuhan bagi dia, pop. Tuhan bagi tu, Masya Allah. Boleh? Tu. Cuma dengan syarat tunjuk kata kita nak. Gitu dah. Bukan nak nunjuk, tapi kita tu nak. Jelas dah. Tu sifat pertama yang menegah daripada ilmu. Tu. Bukan menegah, dia tidak menegah ilmu mutlak. Dia tidak menegah ilmu mutlak. Dia menegah mari kepada ilmu. Adakah cara yang paling besar lagi dalam mendapatkan ilmu selain daripada berhadapan? Tak ada dah. Berhadapan dengan guru adalah apa? Sebesar-besar wasilah untuk dapatkan ilmu yang sebenar. Bukan kata nak menegah kepada mutlaqul ilmi, tidak. Jelas dah. Aw li jafa'in fayurithuhum an-nufura. Ataupun kerana liar. Ini liar hati. Liar. Ataupun li jafa'in, ataupun kerana liar. Ini menyebabkan unsur ditakura juga ni. Tengah-tengah duk mengaji dah tu, liar. Liar hati. Baik tu. Ni banyak dia akan cerita nanti liar hati tu mari sebab gapo. Nampak? Sama ada mari sebab kita rasa ada benda lain tiba-tiba kita lebih aula untuk buat. Duk tengah ngaji dah tu. Duk tengah duduk malam dah. Ni ujian orang ngaji. Hak orang tak ngaji, jafak dia besar lagi. Keliaran mereka tu besar lagi. Bila apa? Bila dia duduk dalam keadaan tak ngaji, dia tak sedar kata dia tak ngaji dan dia tak pergi ngaji. Tu memang berat. Yang kedua, okey sikit pada tu, tapi berat lagi. Dia tak pergi ngaji, dia ada kesedaran kata dia tak ngaji, tapi dia tak pergi lagi ngaji. Hak nombor 3, okey sikit daripada nombor 2, dia ada kesedaran dia tu tak ngaji. Betul tu? Dia pergi dah ngaji, tapi hati dia tu liar lagi. Duduk sehari 2 tak lagi. Tu keadaan 3. Keadaan keempat, hak ni hak biasa ke apa? Duduk dengan orang yang apa? Hak keempat ni nak ceritanya boleh berlaku juga orang yang mengaji lama dah. Tak tahu. Diuji dengan apa? Ada apa rasa apa? Rasa nak mengajar ke? Mengajar yang menyebabkan berhenti ngaji. Tu murid kita. Bukan salah mengajar tu, tapi mengajar yang menyebabkan berhenti mengaji. Benda ni berlaku kepada apa? Imam Muhammad Asy-Syaibani dengan Imam Abu Hanifah. Okey? Imam Muhammad Asy-Syaibani dia pergi mengajar. Lepas tu Imam Abu Hanifah soalan. Nak cerita benda ni hatta pada imam berlaku. Wa hakadha daripada apa? Daripada sirah-sirah mereka. Tapi kehebatan mereka, walaupun benda lagu ni berlaku kepada mereka, orang boleh ambil iktibar. Maknanya boleh pahala tak? Boleh pahala enggak lah. Kita ambil iktibar daripada dia. Tu jafa fayudithuhum an-nufur. Jadi ada 4 tahap lah. Jafa fayudithuhum an-nufur. Kalau kita takut sekali kita duk ngaji lama dah tu, tiba-tiba mari, lepas tu kita tinggal ke ilmu. Maka mewarisilah al-jafa itu akan mereka at-talabah akan lagi ay an-nufura anil ilmi lah. An-nufura anil ilmi, lari daripada ilmu. Da'ani ma ra'aitu tadi tu.
Da'ani ila jam'i hadzal mukhtasari. Ila tu ta'alluq kepada da'ani. Jauh tu ta'alluq tu. Ila tu ta'alluq pada da'ani. Telah apa? Membawa lah. Telah menyebabkan daku tadi oleh perkara yang aku tengok daripada berhajat belajar ila akhir itu kan. Membawa aku, menuntut aku, telah menyebabkan aku ni ila kepada apa? Menghimpunkan akan idafat masdar kepada maf'ul, menghimpun akan ini mukhtasar. Nampak? Nak ipung adalah ini kita penting lah kita baca kitab ni. Tu. Imma mudzakiran. Tu. Ni hal kepada maf'ul. Hal kepada maf'ul pertama. Da'ani tu. Boleh. Hal maf'ul pertama. Hal kepada maf'ul. So ya maf'ul da'a. Ya tu. Ya ada pada da'ani. Hal keadaan aku tadi. Mudzakiran lil alimi ma ju'ila ilaihi. Boleh. Hal keadaan aku tu tadi memperingati akan alim. Untuk orang alim dah, gapo? Mukhtasar aku ni tadi, aku gapo? Tujuan akunya adalah untuk memperingati akan alim gapo? Ma ju'ila ilaihi. Apa yang telah dijadikan kepadanya. Daripada kebaikan, daripada contoh-contoh, boleh. Daripada riwayat-riwayat mereka lah. Wa munabbihan lit-talibi, dan aku nak mentambihkan. Boleh. Nak mentambihkan ke apa? Nak apa orang panggil? Ketegasan kepada pelajar ala ma yata'ayyanu alaihi. Akan perkara yang tertentu ke atasnya. Boleh. Ke atasnya, ke atas pelajar tadi. Yang ni pelajar ni kena lagu ni. Ya tu? Pelajar sepatutnya dia gini. Jadi dia akan cerita panjang bab pelajar. Dia akan cerita hatta tempat-tempat mengaji dia. Hatta tempat-tempat tidur dia lagu mana. Seorang pelajar. Imam Ibn Baruddin akan cerita. Boleh? Tu. Lepas tu kita cerita-ceritalah pengalaman-pengalaman sikit. Boleh? Ketika bersama dengan masyayikh kau. Bila pergi rumah masyayikh. Cara mereka susun tempat tidur. Kita ceritalah. Ada sikit-sikit yang kita tahu tu. Boleh? Tu. Mazilna muta'alliman. Hamba sendiri pun masih lagi belajar. Dan dengan harapan kata, Tuhan tak boleh putus belajar adab ni dengan ulama sampailah mati. Benda ni. Doa sama benda tu. Jangan kata, habis kita ni kat, minal apa? Orang paling beradab lah. Atas muka ni. Tak, dia okey gitu. Kita ni, benda-benda lagu ni kita kena apa? Ada sama, tambah sama. Habis. Wa ma yashtarikani. Ni boleh kita kata atas pada li talibi. Atas pada ala ma yata'ayyanu ni. Ma yata'ayyanu. Dan perkara yang bersekalilah keduanya, siapa al-alim dan at-talib tadi, fihi pada perkara tersebut. Gapo perkara yang bersekali? Minal adabi, daripada adab. Maknanya orang alim ni ada adab dia, orang apa? Orang pelajar talib ni ada adab dia. Boleh? Tu. Dan bahkan dia kata lah adab muzakarah sains sama sains apa tu. Tu dia kata lah. Wa ma yanbaghi ni atas pada ma yata'ayyanu juga. Dan mentambihkan bagi pelajar tu tadi apa yang sepatutnya sulukuhu, melaluilah oleh ia pelajar tu tadi tu fi musahabatil kutubi, pada nak apa? Musahabatil kutub. Pada nak orang panggil apa? Musahabah ni orang panggil biar duduk sekali sama dengan kitab-kitab. Bahkan dia akan ceritalah kitab siapa dulu, dia akan ajar cara susun kitab. Dia akan belajar kitab tu nak letak gana. Kitab tu boleh letak ke tempat bawah. Boleh. Gapo kita nak tanggung kalau kita tengok orang letak kitab bawah. Kata tu. Boleh ke tak kita letak pen celah kitab dan sebagainya. Jelas? Tu dia akan cerita. Letak duit celah kitab lagu mana. Nampak dah? Dan kita maklumlah hukum apa letak duit celah kitab ni kita belajar dah dalam Quran juga. Pada masalah apa? Letak piti celah Quran. Letak piti celah Quran. Awal lagi kitab tu. Kalau dalam Fathul Mu'in tu awal lagi perbahasan ni. Habis. Dia akan cerita belakang lah. Dan lagi pula al-imam ni mazhab Syafi'i. Imam Badruddin Jamaah Ibn mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Lepas tu lagi aku nak ceritakan juga
summa adabu man yaskunu, boleh, yaskunu al-madarisi, boleh, yaskunu al-madarisa lah, yaskunu al-madarisa, maf'ul kepada yaskunu, muntahiyan au taliban. Kemudian boleh. Kemudian aku nak sebut juga apa? Adabu man yaskunul madarisa. Adab bagi mereka yang tinggal, yang duduklah di madaris, di sekolah. Pada tu, man tu tadi sama ada dia tu tadi adalah muntahiyan. Dia tu apa? Pakat paling tinggi sekali. Tak kira lah siapa pun, alim ko, guru besar ko, tak kira. Au taliban, ataupun pelajar. Nak cerita belakang. Li'annaha, kerana dia tu tadi, madaris tadi tu, apa? Tu madaris tu sekolah lah. Sekolah, boleh dia tak syarat asrama. Dia kata ke apa? Hatta macam contoh kita tempat kita duduk mengaji lah ni ke? Tempat kita duduk dalam itu, tu dia nak cerita belakang. Dia tidak khusus dengan asrama. Tidak khusus dengan asrama. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban. Kerana dia tu tadi apa? Madaris tu tadi adalah apa? Rumah-rumah penuntut ilmu pada ini masa ghaliban. Kalau macam-macam Azhar tu, kalau Arwiqah dulu ada kan? Ada dua sudut kita kena jaga. Sudut dia tu masjid, sudut dia tu tadi adalah apa? Madarisul ilmi. Kalau kata buat silap dari tu dua sudut kena. Kena jagalah. Jadi dia kata lah, masya-Allah. Wa jama'tu dzalika, dan aku himpunlah akan demikian al-mukhtasara, mimma, daripada perkara yang ittafaqa fil masmu'ati, pada perkara yang bersepakatlah ia perkara tadi tu fil masmu'at, pada apa? Perkara yang dinengari. Hak aku letak dalam ni ada adab yang apa? Ittifaq ulama kata betul. Kerana adab ni tadi terkadang dia luah. Dia luah. Macam kadang-kadang kita apa? Kita nampak surah tu, surah menolak arahan seorang guru masalah. Contoh apa? Contoh kata tok guru suruh apa? Duduk atas kursi sekali dengan dia. Betul. Contohnya kursi tu tak dia ada pak masalah. Lepas tu pak tu tak dia penuh dah duduk. Lepas tu tok guru tu suruh apa? Orang dalam majlis tu ambil kursi lagi untuk kita duduk. Maka kita tu tadi situ ada dua situasi. Ima kita boleh taat terus. Taat kerana itu adalah arahan seorang guru. Maka kita duduklah. Dengan syarat hati kita tu betul-betul apa? Betul-betul boleh jaga dan sebagainya. Tapi kalau contoh kita kata hati tu tak boleh nak jaga. Kalau takut kata apa? Dan pula kita tahu kata tok guru kita tak ada berasa hati kalau kita buat benda, kita apa? Kita tak duduk. Boleh ketika itu kita tolak gapo yang tok guru kita suruh dengan katanya al-adabu muqaddamun 'alal amri. Al-adabu muqaddamun 'alal amri. Jelas tak? Maknanya boleh kita duduk buat surah tu tadi nampak macam apa? Nampak macam melanggar arahan guru. Hakikatnya itulah adab. Faham? Tu. Jadi hak dia akan cerita sini adalah perkara yang dia ittifaq fil masmu'at sahaja. Jelas? Adapun adab hak lain sebenarnya luas lagi. Betul? Adab hak luas tu lah hak kita kena duduk dengan ulama. Sebab tu orang hak duduk dengan ulama dia akan boleh adab selalu dah. Boleh adab selalu dah. Lepas tu antum akan tengok bila contoh pergi jalan kepada apa? Negara-negara luar, adab bi'ah adah setempat tu tadi main peranan juga. Dalam nak apa? Merealisasikan adab ni. Dia main peranan juga. Adah setempat tu. Sebab tu kalau dia tengok apa? Ulama-ulama di Nusantara apa? Pada setengah-setengah tempat mereka lebih. Nisbah Mesir dia ada tempat-tempat lebih dia. Nisbah negara Arab dia ada tempat-tempat lebih dia. Boleh? Kata. Gitu. Wa au sami'tuhu minal masyayikhis sadati. Ini sumber lah dia nak terang sumber-sumber dia ambil kitab dia. Mana ni dia tulis bagai-bagai dalam kitab dia ni. Ataupun boleh yang aku dengarkan daripada guru-guru
Boleh, yang mulia. As-sadat, guru-guru yang mulia. Au marartu bihi fil mutala'ati, ataupun yang lalu, yang aku lalui lah dengannya, dengan perkara tersebut, apa? Fil mutala'at, pada apa? Pada kitab-kitab yang telah ditelaah. Itu makna mutala'at. Dia kalau tak boleh kita kata pada ketika mutala'ah, tak boleh. Sebab apa? Kalau terjemah pada ketika mutala'ah, itu terjemah masdar. Masdar ni kaedah kita la yuthanna wa la yujma'. Mutala'at ni jamak tak? Jamak. Maka dia tak boleh. Dia bukan dengan mana masdar. Faham? Jadi kita terjemahkan apa? Pada kitab-kitab yang telah ditelaah. Memang gitu. Kena berhati dah. Terjemah ni kena berhati. Harap kata, Amin boleh terjemah ni kitab ni. Ya Allah, amin. Sebab tak rasa tengok lagi harga terjemah kita ni. Ma'annahu, apa? Azimul qadri. Au istafartuhu fil muzakarati. Ataupun aku dapatkan dia pada muzakarah. Boleh. Muzakarah sini kena kepada apa? Kena kepada majlis muzakarah tu lah. Bukan kepada perbuatan muzakarah. Faham tu? Bapa anak kata majlis muzakarah? Kerana dia jamak. Wa zakartuhu mahdzufal asanidi wal adillah. Moga dia kata tadi, ma ittafaqa fil masmu'at. Boleh. Jadi adab-adab Qur'ani, contohnya kisah Nabi ke apa? Nabi Khidir, masalan, maka disebut dalam ni. Boleh. Kisah Nabi Khidir disebut dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam ni. Ada dalam hadis-hadis dan sebagainya. Kisah contohnya ada dalam Sahih Bukhari, kisah Nabi Adam dengan Sayyidina Jibril. Boleh. Kisah Nabi Adam dengan Sayyidina Jibril diceritakan dalam ni juga. Wa hakadha. Maknanya cerita-cerita yang diambil daripada Quran, cerita-cerita yang diambil daripada hadis-hadis tu, dia sebutkan tu tadi mahdzufal asanidi wal adillah. Betul tu? Sebab tu ulama hadis dia kuat juga baca kitab ni. Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Sebab banyak ada diambil tu daripada Al-Quran dan hadis. Tu tak ada sanad, tak ada adillah. Kaila, supaya tidak yatula ala mutali'ihi au apa? Yamullahu. Boleh, supaya tidak panjanglah ke atas apa? Ke atas mutali'ihi. Orang yang mengintilak ke dia. Sama ada orang hak baca, orang hak mengaji macam kita ni. Dah. Kalau panjang sangat sanad tidak pada makam dia, itu jadi payah pula. Sah. Jadi menyebutkan sanad tu pun ada makam dia juga. Menyebutkan dalil tu ada makam dia juga. Ni setengah daripada adab. Setengah daripada adab adalah kita tahu makam untuk kita sebut ke dalil dan kita tahu makam untuk kita sebut ke sanad. Dan setengah daripada adab juga kita tahu bila kita boleh minta dalil, minta sanad. Dan kita dah belajar sangat benda ni. Dalil apa? Dalil adabul bahsi wal munazarah. Boleh? Wahakadha. Ataupun sebab taksir apa? Taksir yamullahu. Taksir apa? Menyebabkan malal, menyebabkan malas akan dia, akan apa? Mutali'ahu tadi. Boleh? Wa qad jama'tu fihi, dan telah aku himpunkanlah padanya hadzal mukhtasari. Ni atas tadi lah lafaz hadzal mukhtasar tadi. Bihamdillahi ta'ala. Dengan pujian, dengan memujikan Allah Ta'ala itu. Min tafariki adabi hadhil abwabi. Himpun-himpun tadi tu daripada pelbagai adab-adab tata tertib bagi ini bab. Malam arahu majmu'an fi kitabin. Boleh. Akan perkara jamak tu tadi malam arahu. Akan perkara yang tidak pernah aku melihatkan dia. Tu kena jemah tidak pernah. Boleh. Tu dia nak dengar mana tu? Tidak pernah lah. Mana setakat aku ni tak biasa tengok lagi. Setakat aku nak tulis ni tak biasa tengok lagi. Tak biasa tengok apa? Majmu'an. Akan dia. Apa? Dia tadi tu. Ma min tafariki adabi hadhil abwab tadi tu. Boleh. Tu daripada atas tu lah. Ma ittafaqa siapa yang mullahu. Tu nampak? Tu. Terhimpun di dalam satu kitab. Terhimpun di dalam satu kitab. Jadi setengah daripada apa? Setengah daripada khidmatul ilmi adalah kita apa? Bila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tadi, nampak molek sangat ni. Membantu sangat kalau kita bahas permasalahan ni, kita himpun setepat. Ada tu. Jadi kita ambil kitab-kitab, ambil banyak, susun dengan susunan yang baik, dengan warak tertentu, patut nak kata. Macam siapa hok
duduk dalam risalah jawab sembilan tu. Boleh. Kena ada tujuan kita, audien kita siapa? Kalau audien kita ulama, boleh kita sebut ke apa? Tak dihazar ke sana, sah. Tapi kalau orang depan kita, mad'um kita tu tadi adalah apa? Pelajar-pelajar ilmu. Yang apa? Sifat dia adalah apa? Cepat malal. Cepat malal. Maka apa? Disebut ke sana itu darurah. Disebut ke sana tu tadi memberi mudarat kepada mereka. Ada tak? Iyalah nisbah pelajar tu kena tahir lah. Tapi nisbah kita orang yang nak memberi pun kena pandang. Sah? Kata. Dia kata wa qaddamtu ala zalika, dan telah aku apa? Mendahulukan di atas demikian itu. Demikian apa? Demikian al-jam'i tu. Di atas menghimpun kita tadi, aku dahulukan apa? Baban, satu bab mukhtasaran, yang ringkas, fi fadlil ilmi wal ulama'i. Ai fi bayani, pada menerangkan kelebihan ilmu dan ulama. Boleh? Pernah sekali kita tanya masyayikh. Tidak sekali lah, makna seorang syekh tu kita tanya banyak kali hak ni. Kita tanya sama tanya. Bakpo syekh didahulukan dan disebut ke perbahasan fadlul ilmi wal ulama? Boleh. Dan jawapan paling muknik kita rasa cukup. Bila kita dengar hak tu kita cukup adalah apa? Nak cerita kata orang yang nak duduk martabat ni, yakni orang yang nak dapat martabatul ilmi, yang nak dapat dan duduk martabatul ulama, dia kena bersifat dengan sifat ni. Betul? Maknanya contoh kelebihan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kelebihan tu tadi hanya akan dapat kepada ahlul ilmi. Soalannya tadi, adakah kita sudah bersifat dengan ahlul ilmi? Betul? Nampak? Macam dalam hadis, bahawasanya apa? Orang yang menuntut ilmu, maka akan apa? Dimukafaah ke apa? Akan rezekinya. Nak dapat mukafaatul rizki, cukupnya rezeki, maka kena apa? Duduk dalam haddu talibil ilmi. Kalau kita tak duduk dalam haddu talibil ilmi, maka kita boleh dapat tak kelebihan itu tadi? Secara mudahnya tak akan dapat. Faham tak? Jadi tujuan cerita fadlu ni tadi adalah untuk tersebut. Yang ini supaya kita tilik diri kita. Dan kita tahu bahawasanya apa? Ini orang yang kalau duduk dalam haddu talibil ilmi, dia akan dapat. Maka soalannya sekarang adalah, apa? Adakah kita sudah duduk dalam haddu talibil ilmi? Pas nak tahu mana haddu talibil ilmi, fasal seterusnya. Adat ilmu, adat seorang pelajar gini, adat dia dengan wahakar. Ada tu? Tu. Jadi jawapan dia adalah pada fasal seterusnya. Tapi nak cerita orang yang duduk dalam apa? Talibul ilmi, haddu talibul ilmi minal adabi wal ilmi, maka dia akan dapat gini. Boleh? Itu jawapan yang kita rasa paling muknik setakat ni hak kita pernah dengar. Boleh? Bapa didahulu ke fadlul ilmi wal ulama. Bahkan banyak kitab ni hak biasa mendahulu ke fadlul ilmi wal ulama. Habis. Ala wajhi tabarruki wal iktida. Bapa sebut ke wajah, sebutkan ilmu dan ulama dulu. Ala wajhi, di atas wajah. Apa? At-tabarruki wal iktida. Nak tabarruk dan mengikut tadilah. وقد رتبته أي هذا المختصر على 5 أبواب di atas 5 bab تحيط بمقصود الكتاب yang merangkumi apa dengan maksud kitab ini. Bab pertama fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alimi wa nublihi. Bab pertama adalah pada menerangkan kelebihan ilmu dan ahli ilmu dan kemuliaan seorang alim dan kelebihan seorang alim. Ingat, menjadi seorang alim itu banyak kelebihan. Betul? Bukannya bila kita dengar banyak tahzir daripada apa? Daripada ulama-ulama terhadap alim, bukan bermakna dia tak mulia. Tak. Orang alim ni adalah orang yang mulia. Boleh? Paling kurang dalam hati kita, niat kata apa? Kita duduk tengah belajar ni. Dalam tempoh kita duduk mengaji ni, kita tak kira mengecewakan mana-mana alim. Betul? Sebab mereka ni lah apa pewaris Nabi. Maknanya bila kita niat lagu tu, maknanya automatik dah kita tidak mengecewakan anbiya secara keseluruhan, dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua adalah pada adabil alimi fi nafsihi. Adab seorang alim pada dirinya. Oleh kerana alim tu tak di makam dia besar, dia kena cerita adab seorang alim dulu lah. Boleh? Adab seorang alim. Sini boleh. Macam kita, pengalaman kita, ujian paling kita kenal juga adalah pandangan kita terhadap guru kita.
tekan ni, hati kita kena jaga sekali adalah bila kita ngaji, pandangan kita terhadap guru kita. Faham? Ana cerita dah tadi, adab-adab ni luas. So, dia bukan apa yang ada dalam kitab kita saja. Maknanya gapo yang kita tengok pada guru kita. Mukhalafah secara sarih gapo ada dalam ni, kita tidak secara sarih kita kata, bukan guru yang sebenar. Guru lipat. Ada tak? Seperti mana hak berlaku pada ni Zamilan ni. Ni 2-3 hari kisah. Sah? Tu. Ni bukan duduk dalam apa? Adab talibul ilmi. Adab seorang guru. Kecek lagu tu. Sah? Tu. Nak dibala ke. Jangan orang ngaji dia kena uji dengan benda tu. Orang tak ngaji cegat dah. Dia tak ada dah benda tu. Dia tak ada orang panggil apa? Peringatan dah dengan benda tu. Tapi orang ngaji pun dia kena benda ni. Dia kena jaga hati. Tu. Fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsihi, dan berserta dengan apa? Penuntut ilmunya dan pengajiannya. Kajian. Ikutlah pengajian dia tu jangan ada hak dia mengajar kau. Boleh. Hak dia atur ke kau. Tu. Ada setengah orang alim ni boleh dia mengatur ke pengajian. Maknanya mengatur ni dia ambil pelajar tu dia atur dengan alim tu. Dia ambil pelajar tu dia atur dengan pelajar tu. Dia ada adab dia. Dia ada cara dia nak kena jaga. Boleh. Tu. Sebesar-besarnya adalah kalau kita mengatur pengajian gitu, kita kena jaga hati. Kata benda ni bukan hak kita tu. Hak Allah Ta'ala tu tudah mereka tu boleh ambil dengan orang ni. Ilmu. Pada tu. Jangan rasa kita tu lebih daripada orang hak kita minta mengajar tu pula. Kena jaga hati sama. Tu atas dasar pengalaman lah. Atas dasar pengalaman kita boleh sebut gitu. Al-babu thalithu fi adabil muta'allimi fi nafsih. Adab penuntut ilmu pada diri dia, wa ma'a syaikhihi, dan berserta guru dia, wa rufqatihi, dan saing-saing dia. Dia kena ada juga adab dengan saing-saing. Tu. Kalau kita ngaji nampak kurang ajar dengan saing tu tak jadi ngaji juga, dia jadi putus. Gapo madak ngaji tu. Wa rufqatihi wa darsihi, dan pengajian dia. Boleh. Macam-macam lah dia cerita. Nombor 4, al-babur rabi'u fi musahabatil kutubi wa ma yata'allaqu biha ay bil kutubi minal adabi. Pada gapo? Bersekali dengan apa kitab-kitab dan perkara yang berkait dengan kitab daripada adab. Macam-macam lah dia akan cerita. Boleh, macam-macam dia akan cerita. Kalau buat rak, lagu mana? Kalau buat rak, dia akan cerita. Rak tu dia paling rendah pada mana? Kalau contoh kita nak tidur, ketak macam sekali dia lagu ni. Gana kita nak tidur. Boleh. Lepas tu dia akan cerita lah, gana adab-adab ulama. Apa? Dari tidur macam kisah masyhur Al-Imam An-Nawawi. Boleh. Tidur duduk tu satu hal. Kalau apa? Tidur kisah tidak duduk dia tu 2 tahun. Kisah tidur dia tu tadi tak pernah belunjur lama. Sebab apa? Sebab takut berhadap kaki kepada rumah guru dan kitab. Ada tahu? Dengan qadar adab kita usahakan, dengan qadar tu kita boleh ilmu. Kita tengok adab Imam Nawawi setara mana. Sah? Hakadha. Al-babul khamisu fi adabi suknal madarisi. Pada adab-adab tempat tinggal bagi sekolah-sekolah. Boleh. Macam sini kan, kena kepada semua. Macam contoh duduk Mesir ni kan, kena pada semua. Semua rumah sewa tu orang panggil suknal madarisi belaka. So, moga tempat tu kita duduk muzakarah, tempat tu lah kita duduk apa? Makan, tempat tu lah dan sebagainya. Jelas? Tu. Jadi tempat yang biasa kita guna buat makan tu lah hak biasa. Tempat kita buat ngaji, dan tempat tu juga kita buat makan. Tempat tu lah hak biasa akhir diuji dengan apa? Diuji dengan tak beradabnya kita terhadap tempat tersebut. Mungkin tempat kita duduk makan sokmo. So? Tu. Wa ma yata'allaqu bihi minan nafaisi. Dan perkara yang berkait dengannya daripada apa? Nafais. Dia kata waqad sammaituhu, dan telah aku namakan dia hadzal mukhtasara apa? Tadhkiratas sami'i wal mutakallimi. Kena baca tadhkirata lah. Kalau nampak dalam tulisan ni dia tulis khat. Untuk nuskah Hanan ni lah, dia tulis dengan khat. Khat tu dari dhammah, salah, dia kena baris atas. Tadhkiratas sami'i wal mutakallimi. Bapa kena baris atas kerana maf'ul kedua kepada samai itu. Fi adabil alimi wal muta'allim. Ni ana syarah dah pada mukadimah majlis pertama. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang apa? Memberi taufik lah kepada kita untuk apa? Ilmu dan amal. Kerana ilmu tak ada guna tanpa amal. Dan amal tu tak ada sia-sia sungguh tanpa ilmu.
Penuntut ilmu ni sama kena peringat hak ni. Gapo kita kena mikir sama, ya Allah, kata aku ngaji banyak ni, beramal banyak mana dah. Kena ingat sama dalam hati kita. Kata, ya kita seorang hamba, kita buat salah. Kita buat salah. Kita akan buat kesilapan. Cuma kesilapan tu, adakah kesilapan yang membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala? Ataupun dia adalah kesilapan bahkan menambah jauh kita dengan Allah Ta'ala? Kalau kesilapan itu tadi menyebabkan kita semakin dekat Allah Ta'ala, dia kesilapan yang tersebut lebih mulia daripada apa? Ketakwaan yang menyebabkan kita megah dan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Sah? Lagi baik ke apa? Lagi baik ke apa? Yang membawa, tilik kepada yang membawa kepada kita dekat, itu lagi baik. Sah? Apa qimatut ta'ah? Kalau kita tu tadi ada riak. Dan kita tengok dah amalan yang ada riak pada dia ni tidak diterima. Jadi di mana qimatut ta'ah? Sebab juga menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu menyebabkan kita tu rasa kita seorang je ngaji. Modal kita seorang je ngaji ni, ingat. Ayat lafaz kita seorang je ngaji ni, zaman sekarang kalau tanya anak dengan bi'ah kita ni, anak nampak dia disalah ertikan dan disalah guna tidak pada makam dia. Tahu tak? Disalah guna tidak pada dia seolah-olah ayat nampak kita seorang je ngaji ni ditujukan kepada puak-puak tertentu. Oleh kerana dia tak buat perkara-perkara tertentu, maka itu salah. Tahu tak? Maka itu salah. Mutlak orang tak ngaji, dialah tak ngaji. Tak kira di mana posisi kita. Oleh kerana kita syurul benda lain ke, kita tak ngaji, ataupun memang kita tu apa? Duk main game ke, kita tak ngaji, maka kita tak ngaji. Tahu tak? Disalah erti. Rasa kita seorang, rasa kita tak ngaji pula. Rasa kita seorang je ngaji, sama ada contoh kita ngaji tu tadi boleh dengan kita buat apa? Perbuatan khusus yang menyebabkan adanya perbuatan khusus tadi tu, mereka menganggap orang ni ngaji semati. Seolah-olah nak panggil apa? Mengaji yang apa? Tak rasa dia seorang mengaji ni, dia kena berhimpun dua benda. Seolah-olah. Damilah ni. Anak berarti. Tapi jadi kita kena sorry. Nak panggil orang mengaji yang tak rasa dia seorang dah mengaji ni, kena himpun dua benda seolah-olah. Pertama dia kena mengaji, lepas tu dia kena buat benda hak apa? Di sisi seorang yang melihat tu tadi, apa? Benda tu tadi menyebabkan dia ni duduk dalam golongan ni. Kalau dia mengaji saja tapi dia tak buat benda ni, dia ni orang yang mengaji, boleh ke apa? Yang rasa dia tu mengaji. Sah? Nah ni, salah. Kena jaga malik hati tu. Dan tugas kita, bila kita sedar benda ni, kita kena teranglah hakikat orang yang rasa ke apa? Hakikat orang mengaji ni, kalau dia mengaji. Tahu tak? Bukannya kena ada dhabit lain. Jangan tak? Oleh kerana dia tak buat benda hak gini di sisi etikad kita, maka dia tu orang hak mengaji ke apa? Hak rasa dia seorang dah mengaji. Salah kecek gitu. Jadi bila kita ada perasaan ni, jadi orang hak boleh tegur dia tu tadi, siapa? Orang ni je lah hak boleh tegur dia. Ni golongan ni lah. Orang hak golongan ni tak boleh tegur. Sebab kalau golongan ni tegur kepada seorang tadi, apa? Dia akan kata, orang ni orang hak baik sing. Rasa dia seorang je mengaji. Sah? Hakalah. Tak boleh lagu tu. Salah. Betul tak? Kesilapan yang kita buat, kalau diteguri oleh mana-mana orang, maka itulah apa? Tetap kesilapan. Dia tak kira siapa. Sah? Hakalah. Gitu. Lafaz-lafaz adat pun disalah erti kata Melo ni. Dia buat apa ramai salah erti? Kerana kita adat ni kita boleh sendiri nak baca. Orang jahil pun baca. Sah? Jadi banyak kesilapan berlaku. Wa yuballighuna, dan menyampaikan kita min ridwanihi, daripada keridhaannya. Boleh menyampaikan itu tadi apa? Nihayatul amali, apa? Akan sehabis-habis cita-cita. Boleh. Mana? Setinggi-tinggi keridhaannya. Itu muradnya. Boleh. Setinggi-tinggi keridhaannya. Ila anqal, habis dah masa kita ni, al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi kita akan jumpa ayat Quran banyak lah. Boleh. Banyak ni, jadi kita kena kokoh lah ni. InsyaAllah.
Allah subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa'alam. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi